Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak meneruskan kembali sesi rawatan kita daripada modul metrik, iaitu sesi yang ke-18 yang bertajuk daya tindak perasaan dan tekanan, dan juga penerangan tentang program 12 langkah. Kita tengok daya tindak perasaan. Perasaan, bolehkah anda mengenal pasti perasaan anda? Kadang-kadang ada orang tidak membenarkan diri mereka merasai emosi tertentu. Misalnya, anda menyatakan pada diri anda, marah ialah satu perkara yang tidak betul. Kadang-kadang, orang tidak jujur dengan diri sendiri mengenai emosi mereka. Misalnya, saya seronok, tapi sebenarnya saya sedang bersedih. Apabila anda meletakkan label yang silap pada emosi anda atau menafikan kewujudan emosi tersebut, anda tidak boleh menghadapinya dan emosi itu akan terus wujud dan berkembang dalam diri anda. Contoh beginilah, bila perasaan sedih, kita rasa sedih. Jadi kita wayak bahawa kita ni okey, kita gembira. Tapi perasaan sedih itu akan membekak, membara, ia akan meletup. Bila dia meletup, masa ni kita akan rasa nak ambil dada. Adakah anda sedar tanda-tanda fizikal yang berkait dengan suatu perasaan? Mungkin anda merasa sakit perut apabila anda rasa gemuruh, dan menggigit kuku apabila anda merasa tertekan, atau menggigil apabila anda rasa marah. Fikirkan mengenai emosi yang mengganggu anda dan cuba kenal pasti kesannya pada diri anda. Bagaimana anda menangani perasaan anda? Bagaimanakah anda memberi respon apabila mengalami emosi negatif? Bagaimanakah perasaan anda akan memberi kesan kepada perasaan anda boleh mengganggu hubungan anda dengan orang lain? Adakah sesiapa cuba untuk menjauhi diri daripada anda, cuba mengelak daripada anda berasa marah, atau cuba menjadikan anda seronok? Fokuskan kepada satu atau dua emosi yang perlu ditangani untuk menjadikan anda rasa baik-baik. Bila kita ada sesiapa nak suruh kita rasa seronok sangat, kita jangan terlampau seronok sangat. Seronok pun biar berpada-pada. Kalau kita rasa nak marah, kita cuba terus menjauhkan diri daripada situasi tersebut. Okay. Bagaimana anda meluahkan perasaan anda? Adalah amat penting mencari cara sesuai untuk meluahkan perasaan anda. Anda boleh meluahkan perasaan anda secara tidak langsung kepada kelompok yang boleh dipercayai, kepada kawan, kepada kaunselor, kepada ahli keluarga, kepada isteri, ataupun kepada orang yang terlibat menjadikan punca kemarahan. Anda boleh meluahkan perasaan anda secara langsung kepada orang terlibat. Anda perlu belajar dalam situasi mana anda boleh meluahkan perasaan anda secara terus. Awak kena belajar tu. Anda juga boleh mengubah cara anda berfikir bagi menghasilkan perasaan yang berbeza. Misalnya daripada mengatakan saya sungguh marah kerana dia tidak bersetuju dengan saya, jadi saya rasa ingin menggunakan dada. Okey. Anda boleh meluahkan perasaan anda dengan tidak mengapa. Jika orang tidak bersetuju dengan saya dan menagih kembali adalah tidak mendatangkan hasil yang baik, akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi awak boleh ubah kenyataan tu. Jangan biarkan perasaan tidak terkawal anda menyebabkan anda menggunakan dadah kembali. Belajar untuk mengawal dan menangani emosi bermaksud membenarkan diri anda untuk merasai dan mengimbangi tindak balas jujur dengan tingkah laku yang bijak. Itu daripada perasaan. Kita tengok pada daya tindak tekanan. Walaupun kita tahu bahawa penggunaan dadah dan tekanan berkait rapat, tetapi ia tidak jelas bagaimana kedua-duanya bertindak balas. Kebanyakan orang yang terlibat dalam kepulihan melaporkan mempunyai masalah tekanan dari semasa ke semasa. Tekanan boleh menjadi masalah khusus pada orang yang menggunakan stimulan. Stimulan menyebabkan orang merasa haya dengan penam dadah kimia dalam otak, iaitu neurotransmitter yang menghasilkan keseronokan sementara. Dalam proses kepulihan, ada masanya otak tidak membekalkan neurotransmitter yang secukupnya.
Ini menyebabkan kewujudan perasaan tekanan yang berbentuk sementara. Bila kita tak boleh nak feel, nak high kita tu, jadi contohnya kita makan tak cukup lah. Biasanya kita makan pihura 3 biji, hari ni kita makan setengah je. Jadi transmitter tidak membekas secukupnya. Jadi akan menyebabkan tekanan menjadi tekanan yang berbentuk sementara. Bagi setengah orang, tekanan menghasilkan situasi yang tidak mewujudkan relax. Bagi setengah orang, tekanan menghasilkan situasi yang tidak mewujudkan relax. Adalah penting untuk menyedari tanda-tanda awal tekanan dan bersedia menanganinya. Jika anda rasa anda tidak dapat menghadapi tekanan atau ianya berlarutan, dapatkan pertolongan daripada pakar psikiatrik, konselor anda atau orang yang terlibat dalam proses rawatan. Anda boleh merujuk masalah anda kepada mereka yang terlibat, atau kita direct conference dengan orang yang terlibat, individu yang terlibat. Ini adalah tanda-tanda wujudnya tekanan. Yang pertama, mungkin kita kurang tenaga, mungkin kita stres, kita nak buat kerja banyak lagi, tapi kita tak ada tenaga. Yang kedua, mungkin kita makan berlebihan, ataupun kita tak makan langsung, tak tahu nak duit pun tak ada nak makan. Jadi kita akan mewujudkan tekanan. Mungkin kita akan berasa terlalu sedih. Bila kita rasa terlalu sedih, tekanan akan datang. Yang keempat adalah kita hilang minat terhadap kerjaya dan hobi kita. Kita tak boring dah. Bila boring dia akan menjadikan kebosanan. Kebosanan akan menyebabkan kesunyian dan seterusnya menyebabkan tekanan. Okey, tidur dengan lebih daripada biasa. Yang keenam, yang ketujuh adalah kurangnya keinginan seks. Yang ke-8 ialah insomnia, itu tidak dapat tidur. Kita nak tidur, tubuh letih tapi mata tak mengantuk. Itu pun menyebabkan. Bila menyebabkan tekanan, ia akan datang satu perasaan, ini kalau on ini mesti boleh tidur. Itu alasan dia. Berhenti menghadiri program 12 langkah pun, berhenti bersenam, menjauhi aktiviti sosial, berasa bosan, jengkel atau marah, kita kerap menangis, berfikir untuk bunuh diri ataupun percubaan bunuh diri. Menghentikan perasaan aktiviti normal seperti bekerja, membersih rumah dan membeli barang keperluan. Itu akan menyebabkan biar kerja yang kita biasa buat hari-hari, kita berhenti. Itu akan menyebabkan tekanan. Apakah tanda-tanda lain tekanan? Dia akan kemurungan, boleh menyebabkan tekanan. Respon terhadap tekanan merangkumi perkara-perkara berikut. Bila kita menghadapi tekanan, apa yang kita perlu buat ialah senaman lebih kerap, rancang aktiviti baru, berjumpa dengan doktor ataupun ubat-ubatan mungkin boleh membantu. Okey, berbincang dengan kawan, berbincang dengan pasangan dan juga berbincang dengan kaunselor dan juga berbincang dengan orang individu yang menaikkan kemarahan kita. Adakah anda mempunyai cara lain untuk menangani stres secara berkesan? Dengan banyak bersabar atau tidur pun boleh menyebabkan mengurangkan stres. Solat boleh menyebabkan kurangnya stres. Itu antara apa yang kita bincangkan mengenai tajuk tekanan. Dan kita tengok penerangan 12 langkah ataupun AA, program 12 langkah daripada modul metrik. Dia lebih kepada AA. AA iaitu Alcoholics Anonymous, ialah pertubuhan sedunia. Ia telah wujud semenjak tahun 1930. Ditubuhkan oleh dua orang lelaki yang tidak dapat pulih daripada ketagihan alkohol yang mereka melalui ubat-ubatan dan psikiatrik. Okay. AA ataupun Alcoholics Anonymous menganjurkan perjumpaan terbuka yang percuma untuk membantu mereka yang tidak dapat berhenti daripada dikawal oleh kehendak mereka kepada alkohol. Perjumpaan diadakan pada siang atau malam, tak kira lah, ada tempat siang, ada tempat malam. 7 hari seminggu. Prinsip AA telah digunakan untuk menolong golongan yang bergantung kepada dadah dan mereka yang mempunyai tingkah laku luar kawal seperti berjudi ataupun makan di luar kawalan, atau overeater. Adakah perjumpaan ini seperti rawatan? Tidak. Mereka hanyalah sekelompok orang dalam proses kepulihan yang menolong antara satu sama lain
untuk kekal bersih. Man help man. Di samping kita menolong orang, kita boleh menolong diri sendiri. Adakah anda perlu mendaftar untuk membuat temu janji bagi menghadiri perjumpaan? Tidak. Anda hanya perlu datang. Jika anda mempunyai penyakit penagihan, anda boleh datang on the spot saja. Walk-in saja. Anda dan tempat perjumpaan, anda hanya perlu datang. Masa dan tempat perjumpaan untuk program ini boleh didapati melalui program kepuliaan ataupun menelefon AA. Ataupun anda boleh melayari dalam internet. Okey, kita nak hadir NA Kota Baru. Kita tarik dekat internet. NA Kota Baru. Dia akan siap keluar dengan tempat, tarikh dan masa. Okey. Apakah 12 langkah? Asas kepada kelompok AA ialah 12 langkah. Prinsip dan aktiviti yang menyediakan program berstruktur untuk kekal pulih. 12 langkah dan AA mempunyai aspek spiritual yang kuat. 12 langkah untuk Alcoholic Anonymous. Langkah yang pertama, kami mengaku bahawa kami tiada upaya menentang alkohol menyebabkan kehidupan kami menjadi tidak terurus. Langkah yang kedua, mempercayai wujudnya kuasa besar yang boleh mengembalikan kuasa kami, kewarasan kami. Yang ketiga, membuat keputusan untuk menyerahkan jiwa dan hidup kepada Tuhan untuk dilindunginya dalam perjalanan kami mengenalinya. Langkah keempat, menilai baik dan buruk diri sendiri. Yang kelima, mengakui kepada Tuhan, diri sendiri dan orang lain tentang kesalahan dan kesilapan kami. Yang ketujuh, kami bersedia sepenuhnya agar Tuhan mengalih semua kerosakan perwatakan dalam diri kami. Ke-8, kami memohon kepada Tuhan dengan rendah diri untuk menjauhkan diri daripada segala kesalahan dan kesilapan. Ke-9, kami menyenarai orang yang pernah disakiti dan rela menebus kembali kesilapan. Awak kena senarai semua yang pernah awak buat semasa zaman penagihan. Jadi kita akan menebus kembali kesilapan kita satu persatu. Kita tak perlu tergopoh-gapah. Kita kena buat satu persatu, step by step. Ke-10, menebus kembali segala kesilapan dengan cara apa sekalipun tanpa melukakan mereka. Okay. Jika menebus kembali ini akan mengeruhkan keadaan, kita cuma berharap mohon pengampunan daripada Tuhan sahaja. Okay. Ke-11, terus bermuhasabah diri dan apabila membuat kesalahan, segera minta maaf dengan serta-merta. Ke-12, melalui sembahyang dan berdoa, boleh meningkatkan hubungan kami dengan Tuhan, memahami Tuhan agar berdoa segala. Ke-11, melalui sembahyang dan berdoa boleh meningkatkan hubungan kami dengan Tuhan, memahami Tuhan dan berdoa agar segala perkara yang akan terjadi berada dalam lingkungannya dan kehendaknya. Ke-12 yang terakhir, mempunyai kesedaran spiritual yang lahir daripada langkah-langkah ini. Kami cuba menyebarkan mesej kami ini kepada rakan-rakan penagih kita yang lain dekat luar dan melaksanakan semua prinsip dalam kehidupan dengan secara berkesan. Itu antara 12 langkah AA. Dia 12 langkah NA, 12 langkah AA, dia adalah langkah yang sama. Sebab AA pun dia ketagih, NA Narcotic Anonymous pun dia mempunyai ketagihan juga. Apakah AA dan NA? Apakah CA dan A? CA itu maksudnya Cocaine Anonymous. Dan NA adalah Narcotic Anonymous. Kelompok 12 langkah yang wujud termasuk Marijuana Anonymous, Pill Anonymous, Gambler Anonymous untuk kaki judi, Overeater Anonymous yang jenis manusia yang makan secara berlebihan, Emotion Anonymous itu jenis emosi yang tidak boleh dikawal, dan banyak lagi. Senarai di bawah ialah antara laman web bagi kelompok-kelompok sokongan ini. Jika awak nak laman web ini, awak boleh rujuk kepada pegawai-pegawai di ADK, di agensi yang tidak ada. Nanti kita akan edar. Jika mana-mana klien yang berminat dengan NA
Okey, metod dan prinsip setiap kelompok adalah hampir sama walaupun menumpukan kepada kelompok sasaran yang berbeza. Contohnya biasanya NA ni, jika anda menagih sebarang jenis dadah, okey, awak boleh ada NA. Okey, AA ni dia lebih kepada alkoholik. Okey. Okay. Kelompok yang lain menggunakan langkah yang 12 langkah termasuk unknown, Latin, adult children, alcoholic. Itu mana remaja dan kanak-kanak yang menagih alkohol. Codependency, anonymous, adult children dysfunction family, jenis keluarga, jenis remaja atau kanak-kanak yang mempunyai keluarga yang porak-poranda. Di bawah ini adalah antara alamat lain yang di bawah adalah alamat laman web atau kelompok-kelompok sokongan tersebut. Seperti unknown, anda semua tu anda boleh minta dirujuk kepada pegawai-pegawai ADK lah. Selalunya seseorang akan menghadiri perjumpaan lebih daripada satu jenis. Kebanyakan orang akan melihat terlebih dahulu pelbagai jenis kelompok dan menghadiri perjumpaan yang khusus sehingga mereka menjumpai kelompok yang paling selesa dan sesuai dan berguna kepada diri mereka. Kerana jika kita menagih, kita pergi kepada NA lah. Jika kita ketagih alkohol, jika kita jenis emosi terganggu, kita pergi emotion anonymous. Macam okey, CMA ni bermaksud Crystal Meth Anonymous. Ni jenis yang terbaru. Ialah kelompok 12 langkah yang menawarkan sokongan dan penyertaan kepada sesiapa yang ingin berhenti penggunaan meth. Jenis dadah meth, awak nak berhenti, CMA adalah satu rujukan yang baik lah. Seperti program 12 langkah yang lain, CMA mempunyai fokus spiritual dan menggalakkan peserta untuk melaksanakan 12 langkah dengan bantuan sponsor ataupun penaja. Ia juga menggalakkan agar menjauhkan diri sepenuhnya daripada ubat-ubatan yang tidak dipreskripsi oleh doktor. Jadi itu adalah CMA. Bagaimana jika seorang tidak kuat pegangan agama? Tidak masalah. Sebab NA ni adalah open. Dia tak kisah. Dia tidak memerlukan pegangan agama yang kuat. Okay, seseorang boleh mendapat manfaat daripada 12 langkah atau penjumpaan sokong bantu tanpa mempunyai pegangan agama yang kuat. Ramai orang dalam 12 langkah, iaitu program sokong bantu, tidak mempunyai agama. Orang-orang ini membayangkan kuasa yang lebih tinggi daripada mereka dinyatakan dalam 12 langkah, iaitu dalam konteks yang lebih luas atau sumber kuasa yang lebih hebat berbanding diri mereka sendiri. Apakah yang ditawarkan oleh program 12 langkah? Satu, ialah tempat yang selamat yang boleh dikunjungi semasa rawatan. Yang kedua, satu tempat yang boleh dikunjungi untuk berjumpa dengan orang yang tidak menggunakan dadah dan alkohol lagi. Yang ketiga, mempunyai kaedah komponen spiritual dalam kepulihan. Ia juga memberikan sokongan emosi. Yang kelima mendedahkan diri dengan orang yang telah kekal pulih. Jadi kita boleh berjumpa dengan orang yang lebih lama berhenti menggunakan dadah. Yang keenam adalah untuk mendapatkan jalinan hubungan baru yang luas. Adalah amat disyorkan agar anda menghadiri 12 langkah atau perjumpaan kelompok sokong bantu semasa anda dalam proses rawatan. Dapatkan pertolongan klien lain untuk membantu anda memilih perjumpaan yang terbaik untuk anda hadiri. Cuba sertai beberapa perjumpaan yang berlainan. Sikap terbuka kepada kaedah 12 langkah. Penjumpaan boleh memberi sokongan untuk kepulihan anda dari segi sosial, emosi dan spiritual. Itu sahaja daripada saya hari ini. Itu daripada sesi 18. Sekian, terima kasih.